آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Mari kita mulai maghrib kita ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في دارين آمين. Alhamdulillah, kita sambung beberapa lagi hadis yang disusun oleh salah seorang daripada guru kami, Al-Fadil Dr. Luqmanul Hakim bin Darmawan Al-Azhari hafizahullah ta'ala, berkenaan faedah mencintai dan bersahabat dengan orang soleh. Kata pengarang hafizahullah ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata ia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak beriman dengan sempurna kamu sehingga kamu saling mencintai. Tahabbtum. Awala adullukum, adakah mahu aku tunjukkan kepada kamu, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang jika kamu lakukan, iza fa'altumuhu tahabbtum, maka kamu akan saling mencintai antara satu sama lain. Afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata guru kami hafizahullah ta'ala, faedah ke-33 saling mencintai adalah jalan menuju ke syurga. Cinta melahirkan kedamaian, benci melahirkan pertikaian. Iman berdiri di atas cinta, ia tidak akan sah jika tiada cinta, iaitu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta orang-orang saleh, cinta kebaikan, akhlak mulia dan lainnya. Dan semua itu akan melahirkan ketenangan, kedamaian dalam hidup dan kehidupan. Syurga adalah penzahiran daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dirahmati adalah orang yang diredai. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa syurga memiliki jalan, dan jalannya adalah iman. Iman memiliki jalan, dan jalannya adalah cinta. Cinta memiliki jalan, dan jalannya adalah menyebarkan kedamaian antara sesama manusia. Maka
sebarkanlah kedamaian dan perdamaian, iaitu Assalam. Maka engkau akan dimasuk ke dalam syurga Darussalam, atau rumah kedamaian, kerana engkau telah berakhlak dengan akhlak dan nama Allah Assalam. Sungguh cinta itu damai, dan orang yang damai akan dicintai oleh semua orang, dan semua orang akan merasa tenteram jika berdekatan dengannya, sebab dengan cinta, akhlak mulia dan kebaikannya, ia telah menjadikan dunia sekelilingnya seperti syurga. Ia telah menjadikan dunia sekelilingnya seperti syurga. Maka dialah yang layak untuk mendapatkan syurga. Sebaliknya, orang yang keburukan amalnya, kebusukan akhlaknya, kerosakan hatinya dan kezalimannya menjadikan dunia dan orang-orang yang ada di sekelilingnya seakan berada dalam Jahannam, yakni api neraka. Maka orang inilah yang akan diberikan ganjaran api neraka, sebab setiap orang diberikan balasan selari dengan perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sentiasa menebarkan cinta dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis yang sangat masyhur. Saya ada satu nostalgia hadis ini dengan senior kami, iaitu Ustaz Said Nur Hisham bin Tuan Padang. Mungkin tuan-tuan kenal lah, orang masyhur dah sekarang ni. Masa kami masuk minggu orientasi, beliau jadi ketua pelajar, ketua mahasiswa lah ketika itu. So student-student baru ni bila masuk minggu orientasi, maka biasa yang akan handle-nya adalah perwakilan pelajar dan diketuai oleh ketika itu Ustaz Said Nur Hisham. Siapa yang belajar di Uniza, di Kuza lah, dia ada satu dewan Audi yang lama sangat, saya rasa usianya lebih daripada 30 tahun rasanya, dewan kuliah utama. Di situ biasanya kelas-kelas ataupun masa zaman dulu tak ramai sangat student, maka di situ biasa akan diberi taklimat kepada student baru. So Ustaz Said Nur Hisham ini dia ambil peluang sebagai tempat yang mana kami berada di Kuza ketika itu, sebagai tempat yang ramai orang alim. Ramai orang alim. Bahkan di kalangan ahli-ahli majlis fatwa negeri Terengganu ada yang mengajar kami. Contohnya Ustaz Abdul Rahman Abu Syatir Talib. Itu dia mengajar kami bahasa Arab, fiqh bahasa. Tapi dalam masa yang sama dia ahli majlis fatwa negeri Terengganu, mengajar di masjid-masjid kitab fiqh. Pelik tuan-tuan. Mengajar di universiti perkhususan bahasa Arab. Sampaikan di universiti dia beritahu tempat dia belajar, dia dapat anugerah pelajar yang paling rajin sekali. Universiti bagi dia satu kitab kamus Arab yang panjang, nama dia Lisan al-Arab. Dia mengajar kami memang tak ada cakap bahasa Melayunya, tapi bila dalam radio Terengganu dia mengajar fatwa, dia jawab soalan hukum hakam fiqh. Dan beberapa lagi lah tokoh-tokoh yang kami kenal lah daripada para ilmuwan. Barakah daripadanya antaranya senior kami lah Ustaz Said Nur Hisham. Jadi bukanlah disambut dengan orientasi itu perkara-perkara yang lara, tapi bagaimana beliau memberi contoh kepada pelajar-pelajar baru. Iaitu mula-mula sekali beliau berucap, Ustaz Said Nur Hisham dia akan bawa hadis ni. Bawa hadis ni supaya para pelajar, tak kira baru ataupun lama, sentiasa mengaplikasikan atau menjadikan amalan memberi salam antara satu sama lain. Itulah yang ianya, iaitu dengan menyebutkan hadis afshus salam bainakum, iaitu ala adullukum la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Jadi tak silap saya masuk tahun 1998-99 gitu. Sampai sekarang saya ingat
Hadis lah dia baca hadis ni. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai' ataupun wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu la tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum ataupun tahabbtum afshus salam bainakum. Perkara yang keduanya adalah bahasa Arab yang kami belajar tu dia terkenal sebagai bahasa yang perkataannya datang daripada bunyi-bunyi. Contoh bunyi slipper, shibun, bunyi slipper ship tu adalah slipper. Walaupun perkataan slipper dalam bahasa Melayu, bahasa Arab tu banyak, khizak, kasut. Dia ambil bahasa moden pun ada, sandal pun ada, ataupun na'al pun ada. Tapi setengah tempat masih guna perkataan shib, artinya slipper. Sebab apa bunyi gitu. Qah suka. Bunyilah qah tu. Dia. Dan apa yang saya nak ceritakan adalah bila kita belajar tajwid dengan Ustaz Kamur zaman kita akan belajar sifat tunggal. Dalam ilmu tajwid, huruf-huruf dia ada sifat lazim, sifat yang wajib ada, tetapi dia sifat yang berlawanan. Contoh, dua huruf yang makhraj dia sama, iaitu hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Kat mana makhraj dia tempat keluar? Iaitu pangkal kerongkong. Aqsal halqa. Adna, awsat, aqsa. Yang paling dalam sekali tapi dipanggil pangkal kerongkong, pangkal halq ini tempatnya ha bulat dan tempatnya hamzah. Walaupun makhraj dia sama tapi sifat keduanya berbeza. Ha dia keluarkan angin. Hamzah dia tak keluarkan angin. Ustaz sebut hamzah keluar je angin tu? Tak. Macam mana kita nak tahu sifat dia keluar angin tak keluar angin? Kita kena matikan setiap huruf. Contoh ha dia akan keluar angin macam Tok Bilal dia azan. Hayya 'alas solah. Angin. Lagi apa Asyhadu an la ilaha illallah. Keluar angin. Hamzah tak keluar angin. Masa bila? Biasa kita baca ayat kursi. Ataupun kita mesti boleh dengar Ustaz Kamar Zaman kalau dia jadi imam, dia baca ayat kursi, dia akan matikan man yasha. Keluar angin? Tak keluar angin. Okey, jadi dua huruf yang makhraj dia sama tapi sifat berbeza. Hamas dan syiddah. Hamas dan bukan. Hamas dan jahar. Syiddah lawan dia rakhawah. Okey. Dan ada huruf yang sifat dia tidak berkongsi dengan sifat lain. Kalau huruf yang berkongsi ni, contoh ada beberapa huruf dia keluar angin. Fahassahu syakhsun sakat. Fahatha shin kha sad sin kaf ta. Semua fahassahu syakhsun sakat. Sakat. Ta keluar angin, kaf keluar angin. Jadi huruf yang saya sebut tadi semua keluar angin. Baki lagi huruf tak keluar angin. Dia tu sifat yang wajib ada pada semua huruf, sama ada keluar angin ataupun tak keluar angin. Ada huruf yang melerit, ada huruf yang tidak melerit, dan ada huruf yang duduk tengah-tengah. Dia tak melerit sangat bunyi dia, tetapi dia pun tidak tertahan. Ada huruf yang tertahan, macam huruf qalqalah, dia melantun dan tertahan. Masad, abilah bin watab, haqq, hajj, tertahan, tak keluar, tak melerit. Ada huruf yang melerit, walaupun huruf dia tebal macam kha ataupun ghain, ghairil maghdu, dia melirik. Okey.
Itu semua sifat yang dia kembar tapi merangkumi semua huruf. Keluar angin, tak keluar angin, melirik, tak melirik, dan ada yang duduk tengah. Ada 5 sifat tu. Kemudian tolak 5 sifat ini, ada sifat-sifat tunggal bagi setiap huruf. Macam contoh, ra, dia ada satu sifat tunggal. Macam mana belajar tajwid malam ni ustaz? Tak apa, nanti dulu. Relax dulu, relax. Apa ni? Orang cerita Hindustan kata 8 minit. Betul, 8 minit. Okey, ra dia sifat dia taktikrar, bergetar. Ar-Rahmanir Rahim. Salah ke kalau bergetar bunyi Ar-Rahman tu? Tak salah, tapi bunyi tak sedap. Tak salah. Kalau yang salah, kalau ra jadi rin, Ar-Rahmanir Rahim, tu salah. Kalau masuk mak tafiz, Tengku Abang Afzan kena reject. Sungguh, siapa yang anak dia rin, ra jadi rin, awal-awal lagi tak boleh masuk. Ra dia bergetar. Ada sifat berdesir macam sin, zai dan sad. Sin paling nipis desiran, zai paling macam lebah bunyi dia z, dan sad paling tebal dia punya desiran. Sekarang ni shin duduk kenapa? Shin tak duduk ke dalam sad, zai tadi? Tak. Dia ada satu sifat khusus, nama dia tafashi, iaitu bersembur. Tafashi. Dan kita jumpa perkataannya dalam hadis ini, afshus salam, semburkanlah salam. Sebarkanlah. Jadi tersebar bunyi bagi shin tak boleh jadi macam. Sebab ada setengah orang dia tak boleh sebut shin. Macam saya pernah cerita tuan-tuan, masa nak syahadah, asyhadu alla, kena seingat saya, sampaikan saya pernah baca dengan satu orang tokoh Al-Quran lah, seorang daripada guru kami juga, Tuan Haji Yusof bin Ismail hafizahullah ta'ala. Umur dia pun dah 90 tahun, sezaman dengan Allahyarham Tan Sri Hasan Az-Zahari lah, tapi dia masih panjang usia dia. Mula-mula baca a'udzubillah tu salah dah. Tafashi tak ada, dia kata a'udzubillahi minasyaitan, tapi masa tu tafashi tak ada. Ulang balik shin, tafashi kan, ulang balik. Dia tak tahulah orang lama-lama ni bila dia mengaji tu, dia punya apa ni, bahasa dia tu lama, bahasa dia apa ni, bahasa dia berhalus sikit lah. Contoh, masa saya mengaji ataupun baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, belakang tu saya baca pendek sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian dia tanya, Ma'arif li sukun ni 2, 4 dengan 6 kan? Tadi baca 2 ke mana baik? Mana baik? 2 ke 4? Saya pun boleh je baca kan? Tapi dia jangan baca sekejap 2, sekejap 4, sekejap 6, tak boleh. Kita belajar dengan ustaz kamu zaman kita pun tak boleh baca Ma'arif li sukun. Bismillah tu 2, waladdallin 6, iyyaka na'budu 4. Tak boleh gitu. Dia mesti sama je dia punya belakang itu. In, qim, sama. Jadi tiba-tiba dhalin tu panjang. Saya pun agak-agak tak ingat lah, sebab yelah kalau kita ikut jawab, dah baca 2, tiba-tiba baca 4, tapi dia katanya mana lebih baik baca. Saya pun jawab 4. Jawab, orang kata jawab bodoh-bodoh lah. Kemudian dia jawab dengan hadis Nabi SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara duduk tengah-tengah. 2, 4 dan 6. Itu je dia jawab. Jadi kita pun faham. Dia jawab hukum tajwid dengan hadis Nabi SAW. Jadi lainlah ilmunya orang lama ni. Kalau dia tu dengan saya pangkat tuk lah. Okay.
Okay, balik pada hukum shin tadi, tafashi. Jadi bila Nabi SAW sebut, serupa juga orang yang tak pandai sebut shin. Macam banduan kami, bila kita test untuk syahadah, dia tak dapat sebut huruf shin, dia sebut huruf sin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, dia tak dapat sebut huruf ha. Banyak, bukan mungkinlah kalau kita buat random test pun kita akan dengar orang tak sebut huruf ha dalam syahadah. Macam mana ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Payah pula dah kita sebut okey, nak sebut tak okey ni payah. Asyhadu. Yes, betul. Asyhadu an la, di shin okey, ha tak ada. Asyhadu an la, ada ha situ? Tak ada dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Entah macam mana dia semayang. Itu satu. Okey, dia tak dapat, dia hilangkan ha. Satu lagi, ada yang kita jumpa tak dapat sebut huruf shin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bila kita tanya nama artis, dia tahu mana lebih lawa, Nora Danish ke Fasha Sanda. Fasha Sanda boleh pula sebut. Minta maaf lah ya, artis zaman lama betul, pandai pula sebut shin, syah. Tapi bila asyhadu, asadu. Jadi kita ibaratnya kata orang tua-tua dulu, ni lidah ni kena tenyih dengan lalang barulah okey sikit sebut. Asadu. Balik semula kepada tadi, iaitu sebagaimana bunyinya shin itu tafashi, sifatnya menyembur, maka orang Arab akan faham bila sebut saja afshus salam, dia lebih lagi daripada maksud memberi salam. Nabi SAW kata boleh saja u'tis salam bainakum, ataupun qaulu ataupun qulu salam bainakum, katakanlah salam di antara kamu. Tak. Tapi Nabi sebut dengan perkataan yang lebih luas, iaitu afshus salam. Bahasa kita sebarkan. Bahasa sifat huruf shin adalah bersembur ataupun tersebar ataupun menyeluruhlah. Afshus salam bainakum. Sebab shin hanya mempunyai sifat tafashi, ra hanya mempunyai sifat tikrar, dad hanya mempunyai sifat istitalah dan seumpamanya lah. Jadi itu antara kita kalau belajar bahasa Arab ni, dia punya seni bahasa, sebut saja huruf itu pun kita dah nampak apa kaitan huruf itu dengan syariat agama Islam itu sendirilah. Sampai menjadi apa ni, ialah sampai orang mempertikaikan setengah-setengah kalimah tersebut, relevan tak relevan, sedangkan dia tak belajar asas bahasa Arab. Okey. Seterusnya perkara yang berikutnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan salam ini, salam adalah perkara yang pertama menjadi suatu bentuk pengajaran yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Adam alaihi salam belajar. Guru kepada guru kami, iaitu yang pernah datang kat masjid kita, yang pernah jadi ahli Qaryah kita sekejap lah, Syekh Mustafa An-Nadwi, kan, yang apa ni, duduk rumah Datuk Fadilah tu, yang duduk kat sini. Moga-moga duduk kat sini lagi lah, InsyaAllah kalau dia datang, harapnya begitu. Jadi dia salah seorang daripada gurunya, Allahyarham almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullahu ta'ala. Syekh Abu Fattah Abu Ghudah, dia orang Syria, bermazhab Hanafi, tapi menuntut ilmu, juga memperdalami ilmu di India. Sebagaimana Dr. Syekh Mustafa Nadwi kita, dia orang Arab Mesir tapi belajar di India. Gurunya salah seorang daripadanya Maulana Abu Hasan Al-Nadwi,
dan salah seorang daripadanya yang kita terima sanad bagi hadis Sunan Abi Daud, iaitu Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah rahimahullah taala. Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah, dia ada satu kitab tebal cerita tentang safahatul ulama fi sabri, safahatul ulama fi sabri ala ta'allumil ilmi, lebih kurang begitu tajuk dia, iaitu lembaran-lembaran ulama dalam kesabaran mereka menuntut ilmu. Kisah dia beratus dalam tu, cerita tentang bagaimana susahnya para ulama ni menuntut ilmu. Dia orang boleh jalan kaki daripada Maghribi Andalusia ke Mekah, ke Madinah belajar. Kita naik bas daripada Mekah ke Madinah pun rasa tak cekak dah. Ustaz nak naik bas ke high speed train? Nak naik high speed train dah sekarang ni, tak ada dah naik bas ya. 2 jam sampailah, 300 km sejam. Tapi dia orang ataupun orang yang menuntut ilmu, salah seorangnya anak murid kepada Imam Malik, tak silap nama Ibnul Qasim rasanya, dia orang Morocco, Maghribi, dekat Andalusia lah, ataupun kalau tidak Maghribi pun orang Cordova ke orang Andalusia, Spain sana tu, berjalan kaki ke Madinah. Berjalan kaki adalah asas perjalanan jauh, ataupun berjalan itu adalah asas dalam menuntut ilmu. So Imam Abu Fattah Abu Ghuddah, dia letak hadis berkenaan orang yang berjalan pergi menuntut ilmu dalam bab pertama tentang kesabaran para ulama menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab pertama-tamanya yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam dalam menuntut ilmu adalah kamu pergi ke sana. Begitu. Walaupun kita tahu Nabi Adam AS dijadikan, kemudian malaikat argue ataupun malaikat tanya, bagaimana wahai Allah engkau menciptakan sesuatu yang satu makhluk yang mana kami bimbang macam makhluk terdahulu, iaitu menumpahkan darah, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih mensucikan kamu wahai Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, hold dulu, kamu tak tahu apa yang aku tahu. Okey, sekarang ni bila tingginya martabat Nabi Adam alaihissalam itu melebihi para malaikat, dengan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Adam alaihissalam belajar, dan adanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua benda sesuatu yang melebihi ilmunya para malaikat. Tapi sebelum ataupun di antara perkara yang Nabi Adam alaihissalam belajar, selain daripada Nabi Adam alaihissalam tu mengetahui segala nama-nama yang ada melebihi para malaikat itu sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Adam AS pergi belajar dengan malaikat. Antaranya hadis disebutkan daripada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'a. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Adam AS dengan keadaan dia iaitu tingginya dia 60 hasta. Ada tinggi pecawang? 60 hasta, 60 kaki. 60 kaki tinggi mana ni? Negara 188? Tak tahulah, agak lah. Hadis ni pun menjadi pertikaian, sampai kan keluar viral gambar kubur Nabi Adam, baju besar itu, padahal doa je. Okey, jadi para ulama kata tak apalah, kita dengar dan kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya maknanya. Kita tak tahu tinggi itu bagaimana, tapi kalau tinggi tersebut layak dalam syurga, layaklah, sebab syurga tu lebih besar daripada dunia dan isinya. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut falamma khalaqahu, ketika mana dah diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu, qala itu ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, izhab fasallim ala ulaik. Allah Ta'ala kata, pergilah kamu wahai Adam AS dan berilah salam kepada mereka. Siapa mereka? Para malaikat. Nafirun minal malaikah al-julus, iaitu siapa mereka ini? Sekelompok para malaikat yang sedang duduk. Fastami' ma yuhayyunaka, kemudian kamu pergi dengar, yang sekarang ni perintah Allah kepada Nabi Adam, kamu pergi dengar, lepas kamu beri salam, kamu pergi dengar bagaimana mereka itu menjawab salam kamu. Okey. Maka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatak. Sebab apa? Sebab
sesungguhnya jawapan ataupun salam kamu itu dan jawapan salam para malaikat itu merupakan jawapan salam bagi kamu dan jawapan salam bagi zuriat keturunan kamu, iaitu manusia sampai kita sekarang ni. Maknanya salam itu datang daripada syurga. Salam itu datang daripada syurga. So, maka Nabi Adam AS pun kata, faqala Adam AS, assalamu alaikum. Nabi Adam AS pun pergi jumpa para malaikat, dia pun beri salam, assalamualaikum. Tapi bukan salam style orang Melayu, assalamualaikum. Bukan. Assalamualaikum. Yang tu Melayu, oh janganlah tuan-tuan, yang tu ngada buruk sangat bunyi dia. Assalamualaikum. Maka faqalu ay qaulul malaikah. Maka malaikat pun jawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Bukan waalaikumsalam, tak apalah. Ala kulli hal ada juga. Nabi Adam beri salam, assalamu alaikum. Para malaikat jawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Yang penting dia punya syahid atau poin dalam jawab salam itu adalah kena tambah. Orang beri salam panjang, jangan jawab pendek. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kena jawab sama panjang dengan salam yang diberikan ataupun lebih panjang ataupun lebih baik daripadanya. Maka malaikat jawab lebih panjang dan lebih baik. Kata Nabi SAW, fazaduhu. Malaikat ini menambah dalam jawapan salam itu, warahmatullah. Jadi adab cara jawab salam mesti sama ataupun menambah. Assalamualaikum, waalaikumsalam paling kurang, ataupun waalaikumsalam warahmatullah. Seingat saya, antara yang bagus walaupun salam tu nampak macam tak berapa lengkap, bila khutbah Jumaat Ustaz Aziz Soleh, Ustaz Aziz Majid Afzal, biasa kadang-kadang jadi khatib kita dululah sebelum Imam Mat jadi khatib. Ustaz Aziz Majid Afzal, anak dia Ustaz Safwan, bila Majid Afzal sekarang ni lah. Ustaz Aziz sekarang ni jadi kuasa dekat Cameron Highland. Jauh tu. Pekan lah. Ustaz Aziz Al-Makassari, Makassar. Bukan dah. Alhamdulillah. Tinggal Ustaz Khalid je lah duduk sana. Dia balik pekan dah. Tak tahu, lama tak jumpa cerita dia. So, kan bila dia khutbah kan dia beri salam pendek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mula-mula dengar tu pendek, yang Ustaz beri salam. Biasa Tok Khatib beri salam panjang. Dia sama imamat. Jadi Tok Khatib, assalamualaikum warahmatullahi. Pun gitulah. Tapi Ustaz Aziz kalau beri salam pendek. Apa sebab? Sebabnya supaya orang jawab tu sama dengan dia ataupun lebih panjang lagi. Yang tak bestnya, sebabnya bila kita Tok Khatib beri salam panjang, hak jemaah ni kadang-kadang memang jawab pendek je. Waalaikumsalam. Ada. Sebab khatib dia ada, dia boleh dengar, dia boleh tengok orang tidur, dia boleh dengar orang jawab. Saya tanya tak khatib lah, nak tahu cuba naik ke atas. Kita boleh tahulah orang jawab pendek ke, orang jawab panjang ke, orang tidur ke, orang tak tidur ke. Jadi kaedahnya adalah jawab salam tu kena sama ataupun kena panjang. Bahkan ada kaifiah dalam menjawab salam, cuma Nabi SAW menyebutkan. Okey, ini dia. Ja'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki daripada Sayyidina Imran bin Husain Al-Husain, datang laki-laki jumpa Nabi SAW. Faqala, laki-laki itu, assalamualaikum. Faradda alaihi thumma jalasa. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, laki-laki itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang jawab salam laki-laki tadi dengan waalaikumsalam, maka Nabi kata 10. Summa jaa akhar, laki-laki lain datang pula, assalamualaikum warahmatullah. Maka dijawab orang pun macam tu juga, waalaikumsalam warahmatullah. Nabi bagi komentar 20. Summa jaa akhar, datang laki-laki lain, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang faradda alaihi, maka dijawab pun jawapan macam tu juga, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka Nabi SAW jawab 30. Maka rasa pahala banyak
berilah salam dan jawablah salam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Terakhir, orang beri salam, kita nak jawab macam mana? Orang kirim salam. Ustaz, Ustaz Hidayat, ada tu apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang di Pertuan Agong kirim salam. Contoh gitu lah. Okey, jadi idza ba'asa, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, idza ba'asa insanu ma'a insanin salama, jika diutuskan seorang laki-laki ataupun seorang individu bersama individu lain, dengan diutuskan seorang laki-laki itu dengan dia mengutuskan daripada individu lain salam kepada kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulanun yusallimu alaika, fulan tadi diberi salam kepada kamu, faqad qaddamna annahu yujibu alaihi ay yaruddu ala al-fawr, maka orang yang dengar tu kena jawab segera. Tak boleh jawab tu, kena jawab segera. Maka orang yang terima, Ustaz, member kelas awak dulu masa sekolah kirim salam dulu, nyak bakda, ya tak boleh. Istilahnya para ulama kata mesti, kalau tidak haram jadi makruh. Dua itulah. Maka hendaklah jawab salam orang yang memberi salam, mengirimkan salam itu alal fawr, iaitu dengan segera. Wa yustahabbu an yurda alal al-muballigh aidan, dan disunatkan kita untuk menyampaikan atau membalaskan kepada orang yang menyampaikan salam itu juga. Kita kena jawab salam orang yang beri salam, dan kita disunatkan untuk berjawab salam bagi yang menyampaikan salam. Yang menyampaikan salam tu nama mubaligh. Ustaz Dayat orang kirim salam, yang sebut Ustaz Dayat orang yang kirim salam itu nama dia mubaligh. Bukan mubaligh azan je. Mubaligh adalah bukan mubaligh pendakwah tu je. Mubaligh juga adalah orang yang menyampaikan salam, menyampaikan kiriman salam orang lain kepada kita. Maka fayaqulu, dijawab wa alaika wa alaihis salam. Wa alaika dulu, kepada kamu, yakni kepada tukang yang hantar salam tadi, mubaligh. Wa alaihis salam, dan kepadanya assalam. Wa alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Yang tu sempurnalah. Kalau dia kirim salam, dia kata kirim salam wa alaika wa alaihis salam pun memadai. Tapi wa alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan, wa alaihas salam. Kalau ramai, sekelas beri salam kau, wa alaihimus salam, wa alaihimus salam, wa alaihimus salam, wa alaihimus salam. Belik sikitlah. Tapi kalau kita melazimi begitu, insya-Allah tak sia-sia kita, kerana salam ini dia merupakan satu tahiyah yang, ataupun satu perkataannya datang daripada syurga. So dia akan kembali juga, kita akan bawa juga salam ni, Nabi Adam bawa turun daripada syurga, kita akan bawa pula salam itu masuk syurga balik. Jadi sebab itulah barang syurga ni dia kena meher sikit lah, ataupun dia kena beralus sikit lah, dan dia akan merapatkan hubungan. Kata Tuan Guru kami Syekh Nuruddin Hafizahullah Ta'ala, kita beri salam dan jawab salam tersebut dengan niat. Contoh, kita tahu dah orang yang kita nak beri salam tu kita nyekik, kata orang Terengganu. Nyekik apa? Nyampok. Nyampok je aku nak beri salam ke dia, sebab bos bagi kerja banyak sangat. Bos kita ke? Tapi tak ada arah lah, kena beri salam juga. Jadi kata guru kami, kita niatkanlah dengan salam, sama ada kita jawab ataupun kita beri salam itu dengan niat kebaikan, orang yang kita beri salam itu jadi berubah. Dia ni orang yang tak baik. Kita niatkan, aku beri salam pada dia, wahai Allah, dengan salam aku beri kepada dia ni, tolonglah jadi orang baik. Jangan jadi kedekut hangit sangat. Contoh gitu. Lepas tu, wahai Allah, dia ni, aku beri salam pada dia ni, memang kaki tak memayang, tak pernah nampak dia mari. Tapi dengan aku beri salam ni, tolonglah dia jadi orang lepas ni ada hati untuk datang pergi semayang ke masjid. Contoh begitu. Mesti ada niat, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala biasanya tidak akan mensia-siakan, lama-lama akan lekat juga jawapan salam kita dengan niat tadi. Kena jawab salam dengan niat.
sebab barulah dia ada pahala pada jawab salam tadi ataupun beri salam. Yang keduanya macam contoh gini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengar ayat Quran kan. Jadi bila perkataan wa iza qara'tal Quran fastami'u wa ansitu, jika dibacakan Al-Quran, wa iza quri'al Quran fastami'u, jika dibacakan Quran kepada kalian kamu, maka hendaklah kamu dengar. Istima' fastami'u dia lebih tinggi daripada mendengar. Istami' adalah dengar dengan niat. Orang yang dapat la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati, tak silap akhir ayat surah Isra ke lebih kurang. Jadi para ulama kata, kalau kita nak dapatkan sesuatu pahala daripada perbuatan, sama ada kita ucap, kita dengar, macam dengar Al-Quran, ataupun ucap kita beri salam, mestilah bersama dia dengan niat, maka baru akan terhasil. Sebagaimana kita nak pahala dengar Al-Quran, mesti dengar dengan niat. Begitu juga kita beri salam, kita beri salam dengan niat. Jawab salam pun dengan niat juga. Sikitlah panduan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dengan hadis yang kita dengar berkenaan salam, tentang kaifiah salam, ahkamu salam ni, hukum hakam tentang salam, cara beri salam, ataupun hadis berkenaan fadilat salam ni sebenarnya boleh jadi satu buku yang tebal. Tapi guru kami ni dia buat satu contoh je lah, sebab untuk menjadikan kita ni. Dan terakhirlah saya pernah jumpa satu perkataan orang alim, dia kata tanda akhir zaman adalah orang beri salam kepada orang yang kenal saja. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa nak panjangkan lagi supaya akhir zaman tu jangan dekat, maka beri salam lah kepada orang tak kenal. Cara dia masuk pasar, biarlah orang macam ada pernah jumpa ke, peduli kan, jalan dia nampak muka kita sikit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak apalah kalau dia nanya pernah jumpa ke, rasa pernah jumpa gitulah, jalan tu kan. Buat jangan tak pernah jumpa, tak ada, jawablah sikit. Tapi caranya adalah kita nak praktik untuk beri salam kepada orang yang tak kenal. Pertama kat masjid, sambil-sambil jalan, tak tahu siapa-siapa kan kat masjid ni, tempat kira-kira orang baik lah, jumpa je siapa-siapa beri salam. Kemudian kalau boleh dekat pasar, nampak dia pandang ke kita beri salam lalu. Tapi jangan anak dara ke perempuan, jangan tuan-tuan. Tu orang lelaki, wa'iyyazubillah, jangan. Ada yang nak pergi, sebab apa pergi ke situ? Sebab tengok ke waiter kedai nak beri salam kat dia, tak payah. Itu dosa lah tuan-tuan. Memang ada begitu. Saya dengar ada seorang pelatih kami, dia ada seorang waris dia ajak waris dia tersebut pergi kedai makan, dekat kedai yang ramai orang, kedai yang makan sedap lah. Kata waris dia ni, orang pangkat tua sikit daripada dia, kata tak naklah pergi situ, kita pergi kedai lain lah, kedai tak ada orang tu. Dia pun pelik, kita kedai tu kan ramai orang, sedap kedai tu, kita pergi. Kata waris dia tadi yang senior sikit, kata kita pergi sana. Dia pun follow je lah, follow pergi kedai tak ada orang. Sebab apa? Pelayan ramai, orang tak ramai, tapi pelayan yang comel-comel tu ramai. Sebab ni pening kepala dia, tak boleh ustaz itu, tak ikut dah, dia pergi makan kedai lepas ni. Jadi baguslah, alhamdulillah maknanya. Astaghfirullah, wa'iyyazubillah, kalau jumpa orang gitu, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma istawda'tuka ma 'allamtana fardu'u ilaina in hajatana ilayha wa lan tansaniha. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Yang pasal Ustaz kata pasal Nabi Adam kan? Allah belajar Nabi Adam. Allah perintahkan Nabi Adam belajar dengan malaikat jawab salam. Tak bukan masa yang Ustaz kata tu, yang dia kata terangkan kepada penama. Ya. Maksudnya surah Al-Baqarah ayat 31, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam. Wa'allama Adam. Betul. Ya betul. Allah mengajar Nabi Adam. Ya betul. Sebab masa tu Allah Ta'ala nak melebihkan Nabi Adam daripada para malaikat. Allah Ta'ala ajar Nabi Adam. Berdepan ke ataupun wallahu alam. dengan kekuasaan Allah lah.
Cuma kita serahkan ayat itu. Tak berani nak takwil.